Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathiran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnianya dapat kita bertemu sekali lagi pada malam ini untuk kita menyambung pengajian kita dalam bab haji. Jadi kalau pada minggu lepas kita telah berhentilah kepada perkara-perkara yang melibatkan persiapan sebelum berniat ihram, yang melibatkan pakaian, melibatkan solat sunat ihram, dan juga tentang berniat dan perkara-perkara yang sunat berkaitan dengan berniat. Okey, jadi pada minggu lepas juga ada satu soalan Ustaz Angah tanya kan, dan saya dah jawab sebenarnya, tapi hari ni saya nak panjang sikit, boleh? Sebab jarang orang bercakap pasal isu ni. Isu yang mana Ustaz Angah tanya, ada jemaah yang dia berniat haji dah, berniat haji, lepas tu dia nak cancel, nak tukar jadi umrah, betul kan? Dia asalnya niat haji, lepas tu dia nak tukarkan bila sampai ke Mekah lah, sampai ke Mekah semua sekali tu, dia buat tawaf semua sekali tu, dia nak tukarkan menjadi umrah kan. Dan saya telah jawab lah bahawa ikut mazhab Syafi'i memang tak boleh. Okey dah. Nah, saya ada sebut tentang istilah yang menjadi perbincangan para ulama tentang isu tersebut, yang dinamakan sebagai faskhul haji ilal umrah. Kalau dalam bab kitab-kitab haji, kitab-kitab hadis ataupun kitab fiqh haji perbandingan lah, banyak disebut tentang perkara ini. Dan juga tentang kitab-kitab hadis yang membicarakan tentang perjalanan haji Nabi SAW akan membincangkan tajuk ini, itu faskhul haji ilal umrah, maksudnya memfasahkan haji. Fasah ni maksudnya batal lah, cancel hak ni haji tersebut, dan dia nak jadikannya sebagai umrah. Boleh ataupun tidak. Okey, jadi antara bahan yang saya akan pakailah pada malam ni, antaranya beberapa buku yang saya biasa rujuk lah. Okey, jadi dan saya juga jumpalah ada persoalan yang timbul daripada salah satu soalan lah, daripada dalam internet lah, berhubung dengan isu sinilah, yang di mana soalan tersebut adalah berkaitan dengan satu kumpulan jemaah haji daripada Iraq kan. Di mana jemaah ini datang melalui jalan udara dan sampai ke lapangan terbang Jeddah pada tahun inilah, pada tahun soalan ini dihantar, di mana mereka memasuki Mekah melalui lapangan terbang Jeddah, di mana ada di kalangan mereka ini yang berniat ihram haji ifrad, berniat ifrad lah, berniat haji, dan ada di kalangan mereka yang tamattu', maksudnya berniat umrah, dan ada yang berniat haji qiran, maksudnya niat awal-awal lagi niat haji qiran, itu menggabungkan niat haji dan umrah sekaligus. Jadi apabila mereka dah sampai ke Mekah, mereka buatlah apa yang mereka buat kan. Kemudian mereka dapati ada banyak masa terluang semasa berada di Mekah tersebut. Jadi mereka membuat keputusan nak keluar pada Mekah untuk nak menziarahi Madinah kan. Ini cerita jemaah dia, macam mana dia boleh buat kita tak tahulah kan. Kalau ikut perjalanan haji kita ni, tak ada lagu tu kan,
Kita ada jalan kita, kalau dah masuk Mekah, settle di Mekah, selepas haji barulah kita pergi ke Madinah. Ataupun hak masuk Madinah dulu, selesai urusan ziarah. Lepas selesai urusan ziarah tersebut, barulah kita masuk ke Mekah. Dan bila selesai segala urusan kerja haji kita di Mekah tersebut, barulah kita akan balik ke tanah air. Ini perjalanan haji kita. Tapi dalam soalan ni dia cerita ada masa terluang. Sebab dia sapa awak, lepas tu dia nak pergi ke Madinah. Kan, dia nak pergi ke Madinah. Jadi kemudian dia kata, kemudian bila dah masuk awal bulan Zulhijjah, maksudnya di sapa awal tu, bila dah masuk awal-awal bulan Zulhijjah, maksudnya awal-awal bulan Zulhijjah 1, 2, ke 3, barulah mereka akan masuk Mekah sekali lagi. Jadi oleh kerana itu timbul maksudnya keadaan kepada jemaah haji mereka yang berniat haji ifrad, kan. Jadi kalau ikut kaedah kita dalam mazhab Syafi'i, kalau dah berniat haji ifrad, kalau dia nak pergi ke mana ni, nak pergi ke Madinah contohnya, dia pergi gitulah dalam keadaan berihram. Tapi sekarang ni boleh tak dia kata dia nak batalkan niat haji tersebut? Ada soalan timbul macam tu. Boleh tak dia nak membatalkan niat haji tersebut, kan? Jadi itu dia punya soalan dia. Boleh tak ataupun tidak. Okey, jadi dalam perkara ni timbul isu yang berkait dengan satu hadis Nabi SAW yang menjadi perbincanganlah kepada para ulama dalam perkara ini, di mana mengikut pendapat ahli fiqh dalam masalah memfasahkan haji, itu membatalkan haji, ni haji dan menjadikan umrah ini, sebenarnya berlaku perselisihan di kalangan ulama dalam perkara ini, berlaku khilaf, kan. Pendapat pertama kata harus, boleh buat lagu tu, dan ianya adalah sunat pula. Sunat buat begitu menurut ulama-ulama dalam mazhab Hambali. Dalam mazhab Hambali kata sunat buat gitu. Sunat tukar daripada haji tu sampai Mekah, jadikan dia sebagai umrah. Maksudnya tukar, jadi bila buat umrah tu maksudnya dia lepas tu dia akan buat haji, niat haji pada 8 bulan Zulhijjah, maka jadilah hajinya itu sebagai haji tamattu', kan. Sebagai haji tamattu'. Jadi ini ikut mazhab Hambali ini dikata sunat. Dan di sisi Ibnu Abbas dan Ibnu Hazmi daripada ulama mazhab Hambali, daripada mazhab Zahiri, wajib pula, wajib. Dia kata wajib tukar. Berat ke ni? Mazhab Syafi'i rasa tak boleh. Dia Ibn Abbas dengan Ibn Hazmi ni kata wajib pula. Wajib tukar daripada haji tersebut, tukar kepada jadi umrah. Tapi dia ada syarat. Syaratnya dia kata jika dia tidak bawa bersamanya haiwan hadiah. Apa itu haiwan hadiah? Kita jangan cakap benda ni. Haiwan hadiah ni dalam kitab-kitab dia panggil al-hadyu. Al-hadyu, kan? Al-hadyu, tapi jamak dia al-hadaya. Dan dalam kitab fiqh biasanya disebut sebagai al-hadyu lah. Hadyu ni maksudnya haiwan hadiah yang dibawa daripada negeri dia, bawa sampai ke Mekah. Kalau kita baca sejarah, kita tahu kan Nabi bawa haiwan hadiah kan. Berapa ekor bawa? 100 ekor unta. Dan Nabi telah menyembelih kambing tersebut, unta tersebut sebanyak 63 ekor, dan selebihnya disembelih oleh menantu baginda, itu Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Jadi maknanya itulah yang berlaku, dan benda ni sunat sebenarnya, bawa haiwan hadiah ni. Hatta dalam mazhab Syafi'i pun sunat bawa, kan. Tapi zaman sekarang ni boleh dikatakan orang tak bawa lah, tidak praktikal. Kalau ada pun boleh buat juga, tapi beli di Mina lah, boleh jadi juga. Beli di Mina. Kalau ikut dalam mazhab Syafi'i boleh lagi sah kalau kita beli di Mina atas niat haiwan hadiah, kan. Tapi ada mazhab lain yang kata kena bawa haiwan tersebut luar daripada tanah haram. Ada syarat, ada disyaratkan macam tu, sebagaimana Nabi bawa haiwan tersebut, kan. Jadi kalau ikut perbahasan tentang haiwan hadiah ni memang ada, tapi nampak gaya sekarang ni tak berapa praktikal lah nak bawa
Khususnya kita daripada negara kita kan, nak bawa naik kapal terbang memang tidak praktikal lah. Hatta orang Arab sekitar pun tidak bawa. Kalau dia nak buat pun dia beli haiwan tersebut di Mina. Kerana nisbah bagi kita orang Malaysia ni, kita tak bercakap tentang haiwan hadiah ni. Kita akan bercakap pasal korban. Kan? Kita akan cakap pasal korban itu saja. Jadi boleh dikatakan perbincangan tentang haiwan hadiah ni boleh katakan yang tidak dibincangkan di kalangan kita. Jadi maknanya pandangan pertama ini mengatakan bahawa kalau dia itu tidak bawa haiwan hadiah, maka boleh membatalkan niat haji tersebut dan menjadikan dia umrah. Maksudnya jadi tamattu' lah. Kan? Dan ikut mazhab Hanbali sunat buat demikian. Ikut Ibn Hazmin, ikut Ibn Abbas wajib buat demikian. Wajib pula. Kenapa jadi sampai tahap tu? Maksudnya pendapat ni nampak terlalu mudah sangat boleh ni. Ibn Hazmin dengan Ibn Abbas sampai kata wajib. Tapi hak kita tahu mazhab Syafi'i memang tak boleh lah. Yang tu yang kita tahu, yang kita ajar dalam kursus-kursus haji pun. Jadi ini adalah pendapat pertama. Okey. Jadi maknanya kalau tak bawa haiwan hadiah, maka dia boleh. Tapi kalau bawa haiwan hadiah tak boleh. Macam Nabi. Kalau bawa haiwan hadiah macam Nabi tak boleh. Maksudnya kekal mengikut niat yang telah dia niatkan itu. Okey, kemudian pendapat kedua, tak boleh buat. Haram buat demikian. Maksudnya tak boleh dah. Waktu yang saya jawab pada minggu lepas tu, memang tak boleh dah. Kalau sekali kita berniat haji ifrad, maksud kita kekal dengan haji ifrad tersebut sehingga selesai kita menyelesaikan segala kerja-kerja haji tersebut. Dan ini adalah masalah haram tersebut sama ada kita bawa haiwan hadiah ataupun tidak bawa haiwan hadiah. Dan inilah pendapat jumhur ulama yang melibatkan mazhab Hanafi, mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i. Dan inilah yang kita duk ajar dalam kursus-kursus haji jemaah haji Malaysia. Tapi kita dah ajarlah macam yang saya cakap ni. Kita khabar maksudnya dan niat haji itu maksudnya selesaikanlah niat haji tersebut. Tak boleh nak tukar-tukar dah. Kan? Tak boleh nak tukar-tukar dah. Kita cakap macam tu sajalah. Tak adalah kita nak bercakap sebenarnya yang saya duk cakap sekarang ni. Jadi macam mana boleh timbul tentang pandangan-pandangan tersebut? Okey, apakah dia punya punca jadi sampai sebegitu? Okey, jadi sini saya petik sajalah apa yang disebut oleh mana ni? Saya ambil daripada apa yang disebut oleh Imam Nawawi. Dah. Okey. Di mana saya ambil daripada apa yang disebut oleh Imam Nawawi. Di mana Imam Nawawi ni dia sebut belaka hujah-hujah hujah-hujah daripada semua pihak untuk jadikan panduan pada kita nak tahu kenapa jadi macam tu. Okey, di mana Imam Nawawi sebut tentang perkara ini dalam Syarah Muslim. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Maksudnya semasa dalam rombongan haji kan yang berlaku pada Hajatul Wada pada tahun 10 Hijrah tersebut, semasa di Bir Ali, Nabi berniat haji dan sahabat-sahabat pakat ikut Nabi belaka sebab nak ikut Nabi belaka kan. Nak ikut Nabi belaka, pakat niat haji belaka. Jadi bila sampai di Mekah, Nabi pun kata ij'alu ihramakum umratan wa tahallalu bi amalil umrah. Nabi kata kepada para sahabat, maksudnya jadikanlah ihram kamu ini menjadikannya sebagai umrah dan kamu bertahallullah dengan kerja-kerja umrah, iaitu tawaf, sa'i dan bergunting. Nabi suruh macam tu. Dan ada dalam riwayat yang lain pula Nabi kata mana? Nabi kata okey, banyak riwayat ni. Okey. Okey, tak apalah. Saya baca hot tu dulu. Jadi maksudnya apa yang disebut oleh Imam Nawawi ini, maksudnya hak yang Nabi kata itu adalah Nabi suruh memfasahkan haji tersebut kepada umrah. Nabi sendiri yang suruh. Bukan maksudnya hak yang sahabat-sahabat buat tu maksudnya memandai-mandai. Tetapi Nabi yang suruh. Nabi suruh kata jadikanlah niat ihram umrah kamu itu yang haji tersebut jadikanlah di umrah dan buatlah kerja-kerja umrah sehinggalah kamu bertahallul. Nabi sendiri yang suruh. Jadi kenapa Nabi suruh begitu dah? Okey, jadi dalam perkara ini Imam Nawawi menyebut telah berlaku perselisihan ulama
tentang kedudukan hukum memfasahkan haji menjadikan umrah ini. Adakah arahan ini khusus kepada sahabat pada tahun tersebut sahaja, ataupun arahan ini terus kekal kepada mereka dan juga kepada orang lain sehinggalah pada hari kiamat, termasuklah kita. Ini isu dia. Jadi arahan Nabi kepada mereka yang telah berniat haji, yang ikut sama-sama berniat haji dengan Nabi semasa di Bir Ali tersebut, adakah arahan tersebut untuk mereka saja, special untuk mereka saja, ataupun arahan tersebut kekal kepada mereka dan juga orang lain sampai kepada hari kiamat. Inilah yang menjadi punca perselisihan ulama dalam masalah ini. Di mana telah berkata Imam Ahmad dan satu kumpulan daripada ahli zahir yang saya sebut tadilah, Ibnu Hazmin, bahawa dia kata arahan Nabi ini bukanlah khusus kepada sahabat ini, bahkan ianya kekal arahan ini kepada hari kiamat. Sebab itulah mazhab Hambali dan juga mazhab Ibn Hazm ini kata maksudnya membatalkan niat haji dan jadikannya sebagai umrah ni boleh, dan dia kalau ikut sunat pula sebab Nabi suruh ni. Okey. Jadi maka dia kata maka bolehlah bagi tiap-tiap orang yang telah berniat ihram haji dan tidak ada bersamanya haiwan hadiah, tu syarat dia. Maksudnya dia tak bawa haiwan hadiah. Jadi sama seperti kes jemaah haji Iraq tu, memang tak ada orang bawa haiwan hadiah pun. Dia kata boleh bagi siapa-siapa yang telah berniat ihram haji dan tidak ada bersamanya haiwan hadiah, dia menukar niat ihramnya menjadi umrah, niat haji menjadi umrah, kemudian dia bertahallul, itu keluar daripada ihramnya itu dengan kerja-kerja umrah. Boleh. Ikut mazhab ni lah. Kan, ikut mazhab ni dia kata boleh. Okey. Manakala berkata Imam Malik dan Imam Syafi'i dan Abu Hanifah dan jumhur ulama daripada salaf dan khalaf bahawa arahan Nabi tersebut khusus kepada mereka sahaja pada tahun itu. Special kepada mereka sahaja pada tahun itu, di mana tidak boleh, maksudnya pakar amalan ini selepas daripada tahun yang Nabi buat haji tersebut. Maknanya tahun 10 tu saja. Lepas pada tu tak boleh. Lepas pada tu tak boleh. Maksudnya tak boleh nak batal niat haji, jadikan dia sebagai umrah. Kenapa Nabi suruh buat macam tu? Ini apa yang disebut oleh Imam Nawawi. Yang kita nak tahu kenapa Nabi suruh sahabat menukarkan niat haji menjadi umrah. Jadi di sini berkata Imam Nawawi adalah sesungguhnya sahabat tersebut diperintahkan berbuat demikian pada tahun tersebut adalah untuk mencanggahi apa yang menjadi amalan orang Arab jahiliyah yang mengharamkan melakukan kerja umrah dalam bulan-bulan haji. Itu punca dia. Sebabnya orang Arab jahiliyah dan sebelum pada itu kan, sebelum pada itu haji-haji memang dilakukan oleh amalan orang Arab jahiliyah. Antaranya mereka ni mengatakan bahawa tak boleh, haram buat umrah dalam bulan-bulan haji. Dan dia mengatakan bahawa melakukan umrah dalam bulan-bulan haji ni dia kata min afjaril fujur. Afjaril fujur ni maksudnya di antara kerja-kerja mungkar, kerja-kerja buruk, kerja-kerja huduh. Jadi maknanya hak Nabi suruh ni sahabat Nabi yang tidak bawa haiwan hadiah ini supaya tukar niat haji menjadi umrah ni, supaya nak beri kefahaman kepada mereka. Nak tukar itikad, fahaman bahawa boleh buat umrah dalam bulan-bulan haji. Itu tujuan dia. Itu sebenarnya Nabi ni nak betul apa benda ni yang menjadi amalan jahiliyah yang salah, nak betul. Macam kalau kes bab kahwin tu, orang Arab jahiliyah kalau kita ada anak angkat, lepas tu anak angkat kita ni nikah dengan anak angkat lelaki lah, anak angkat lelaki nikah dengan perempuan, maksudnya tu kira natu akak, kita panggil natu akak. Dia anggap anak sungguh, macam anak akak tu macam anak sungguh. Jadi maksudnya pok akak tu tak boleh nikah dengan apa? Dengan natu akak, kita panggil kan. Tapi Nabi kan kita tahu sejarah dia, antaranya dia membatalkan itikad jahiliyah tersebut kerana Nabi ada anak angkat kan, nama Zaid, dan telah bernikah dengan Zainab dan berlaku perceraian, dan Nabi menikah dengan Zainab untuk membatalkan adat jahiliyah tersebut. Jadi ini pun sama juga. Jadi Nabi pun, dia tujuan Nabi buat demikian adalah untuk nak beri kefahaman kepada sahabat-sahabat yang ikut pada haji tersebut, kerana jumlahnya ramai, untuk nak menyebarkan maklumat ini bahawa
tidak salah melakukan umrah pada bulan-bulan haji. Okey. Kan? Kerana di antaranya juga kalau kita tengok dari segi sejarah perjalanan haji Nabi SAW, dan saya pernah sebut sebelum pada ini bahawa ramai orang duk cakap Nabi buat haji apa kan. Okey, walaupun kita sebut dalam mazhab Syafi'i bahawa Nabi buat haji ifrad kan, dan sebab itulah haji ifrad tersebut adalah haji yang paling afdal menurut mazhab Syafi'i. Tapi bila orang duk cakap lagi, ada yang berkata bahawa Nabi buat haji qiran. Nabi buat haji qiran. Macam mana Nabi buat haji qiran? Jadi kalau kita baca sejarah perjalanan haji Nabi SAW, bahawa memang betul mengikut hadis Jabir sendiri pun semasa di Bir Ali ataupun di Zulhulaifah, bahawa memang Nabi ni haji di situ. Ni haji, maksudnya Nabi ni haji di Zulhulaifah. Cumanya dalam perjalanan tengah-tengah jalan, Nabi telah diperintahkan oleh Jibril supaya berniat umrah di Wadil Aqiq. Di Wadil Aqiq. Maksudnya berniat umrah, niat umrah tersebut mari ke Diang. Haji semasa di Zulhulaifah ataupun di Bir Ali. Lepas tu dalam perjalanan ke Mekah sampai di satu tempat nama Wadil Aqiq, Nabi telah diperintahkan oleh Jibril supaya berniat umrah. Nabi pun berniat umrah. Jadi masuk di sini isunya adalah memasukkan niat umrah dalam niat haji. Satu isu pula. Dan kalau kita tahu dalam mazhab Syafi'i, jadi memasukkan niat umrah dalam niat haji, dia kekal jadi apa? Kekal jadi haji juga. Berbeza kalau memasukkan niat haji dalam umrah. Hak tu memang diterimalah dalam mazhab Syafi'i, yang kita kata jadi haji qiran dengan syarat sebelum melakukan tawaf. Kalau ikut mazhab Syafi'i. Jadi kenapa Nabi berniat umrah? Kenapa Nabi berniat umrah pula di tengah jalan ke Mekah, sedangkan semasa di Bir Ali Nabi berniat haji? Ini pun tujuan yang sama juga sebenarnya, untuk nak memberitahu kepada orang ramai semasa yang mengikut rombongan haji Nabi, yang ramai beribu-ribu ratus tersebut, nak beritahu sebab zaman dulu inilah cara sebaran dia. Bukan zaman sekarang kan, mudah saja, WhatsApp saja habis satu dunia 5 minit habis tersebar. Zaman dulu, oleh kerana walaupun ikut sejarah Nabi ada buat umrah sebelum pada tu kan, umrah tahun apa ni? Umrah tahun 6, lepas tu tahun 7, tahun 8 semua sekali kan. Dan ikut riwayat banyak itu berlaku pada bulan-bulan haji. Tetapi maklumat tersebut tidak tersebar. Kan, hanya dicerita oleh ahli sejarah sajalah. Tapi tidak tersebar pada zaman tu. Jadi oleh kerana pada tahun 10 Hijrah tersebut, ramai yang pergi ikut rombongan haji Nabi, beratus-ratus ribu tersebut. Inilah peluangnya Nabi nak memperbetulkan itikad adat jahiliah tersebut, untuk nak memberitahu bahawa boleh buat umrah pada bulan-bulan haji. Jadi yang pasal niat satu hal, Nabi pun buat juga. Nabi telah berniat umrah di tengah jalan di satu tempat nama Wadil Aqiq. Jadi di sini dinamakan sebagai memasukkan niat umrah dalam haji. Yang ni kalau ikut kaedah mazhab Syafi'i memang tak boleh. Hak ni disebut benda khusus juga, special, sebab nak beritahu tu je. Nak beritahu bahawa perbuatan buat umrah bulan-bulan haji tersebut bukanlah perkara yang dikira sebagai perkara yang keji. Sebenarnya menjadi itikad adat jahiliah. Kan? Itu punya tujuan dia. Jadi hak tu orang kata Nabi buat haji qiran pun. Kan? Haji qiran tapi ikut ulasan Imam Nawawi, kalau kita baca dalam kitab Majmu', tujuannya tu je. Tujuannya adalah untuk nak memaklumkan bahawa tidak salah buat umrah pada bulan-bulan haji. Jadi oleh kerana itu, sebab itulah mazhab Syafi'i tetap kekal mengatakan bahawa haji ifrad tersebut adalah paling afdal, sebab tengok pada hak original, hak asal. Hak asal Nabi berniat haji di Zulhulaifah. Nabi berniat haji di Zulhulaifah. Sebab itulah mazhab Syafi'i, walaupun dia tahu Imam Nawawi dia sebut dalam Sahih Muslim dia tentang perjalanan haji Nabi tersebut, tapi kenapa tetap kekal haji ifrad tersebut sebagai haji yang paling afdal ikut mazhab Syafi'i? Kerana dia mengikut yang original tadi. Okey, bagi pendapat yang mengatakan tadi tu hak Nabi suruh. Nabi suruh apa benda ni? Nabi suruh membatalkan niat haji tersebut bagi siapa yang tidak bawa haiwan hadiah dan menjadikan di umrah tersebut. Itu menjadi hujah kepada mazhab yang mengatakan jenis haji paling afdal adalah haji tamattu'.
Itu tamattu'. Itu mazhab Hambali. Mazhab Hambali memang haji yang afdal di sisi mereka adalah mazhab Hambali. Mazhab itu haji tamattu'. Puncanya ni arahan dia ni. Arahan Nabi SAW. Kan? Kalau ikut mazhab Hanafi, afdal adalah qiran. Dia ambil hak Nabi niat tu. Mazhab Hanafi memang jadi memasukkan niat umrah dalam niat haji jadi qiran. Tapi benda tu bukanlah benda tu berlaku khilaf juga yang besar, tapi mazhab Hanafi dia iktiraf, dia menerima memasukkan niat umrah dalam haji jadi haji qiran. Tapi mazhab Syafi'i memang tak jadilah. Okey, tidak sah perbuatan tersebut. Okey, jadi inilah dia punya, orang kata, dia punya sejarah dia. Kenapa yang boleh dikatakan boleh buat sedemikianlah, maksudnya membatalkan niat haji tersebut dan menjadikannya sebagai umrah. Okey, jadi antaranya juga yang menjadi dalil kepada jumhur ulama adalah hadis Abu Dzar radhiyallahu anhu yang disebut oleh Imam Muslim, di mana dikatakan al-mut'atu fil haji li ashabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khassah. Maksudnya mut'ah pada haji, maksudnya tamattu' ni. Tamattu' yang asalnya ni haji, kemudian disuruh batal jadikan dia sebagai umrah tersebut adalah li ashabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khassah. Bagi sahabat Nabi sahaja. Kan? Bukan untuk semua. Ni hujah ni lah, hujah jumhur lah. Okey. Dan dalam kitab An-Nasa'i daripada Haris bin Bilal, daripada bapanya telah berkata, qultu ya Rasulullah, fasul haji lana khasatan am linnasi ammah. Maksudnya dia tanya, maksudnya bapa dia tanya kepada Nabi, dia kata, wahai Rasulullah, memfasahkan haji menjadi umrah tersebut khusus untuk kita ataupun untuk orang semua sekali? Maka dijawab balana khassah, untuk kita saja, pokok kita saja. Sebab sahabat Nabi ni pun, mereka ni baru saja daripada zaman jahiliah, dia pun itikad gitu juga, bahawa tak boleh buat umrah dalam bulan-bulan haji. Jadi Nabi nak betul benda tu lah, nak betul. Okey dah, nak betul saja. Okey, ni antara yang menjadi hujah golongan jumhur. Tapi golongan yang mengatakan boleh buat tersebut adalah dalil-dalil dia. Antaranya dalil yang membolehkan boleh membatalkan niat haji menjadi umrah ni, maksudnya antaranya hadis dalam Bukhari dan Muslim juga. Dia kata ahallan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu bil haji. Dia kata telah berniat Nabi dengan sahabat dengan niat haji. Ahalla, ihlal, maksudnya niat tu. Telah berniat akad suara tinggi-tinggi dengan haji. Maksudnya jelas, semua orang tahu. Masa di Bin Ali, di Zulhulaifah, semua berniat haji. Dan tidak ada bersama seorang pun di kalangan mereka haiwan hadiah. Malaikat Nabi saja bawa haiwan hadiah. Kan? Dan Talhah, seorang lagi sahabat. Talhah dengan Nabi bawa haiwan hadiah. Lain tak bawa. Kan? Kemudian Nabi fa'amara Nabi sallallahu alaihi wasallam ashabahu ayyaj'aluha umratan. Kemudian Nabi telah memerintahkan sahabatnya, maksudnya sahabat yang tidak bawa haiwan hadiah tersebut, menjadikan niat haji tersebut jadi umrah. Jadi mereka pun tawaf, kemudian mereka pun sa'ilah, kemudian mereka pun yukassiru. Yukassiru maksudnya telah memendekkan saja rambutnya. Dia tak sebut cukur, dia sebut pendek saja. Sebab ada ulama yang membahaskan tujuan pendek ni supaya pendek saja, supaya bila dekat haji nanti rambut ada untuk untuk dicukurkan. Jadi wayahillu, mereka pun bertahalul illa man kana ma'u hadyu, melainkan mereka ini ada membawa haiwan hadiah. Kalau bawa haiwan hadiah, mereka kekal terus berada dalam ihram. Jadi saya pun timbul persoalan, kenapa kalau siapa bawa haiwan hadiah ni jadi tak boleh cancel, siapa yang tidak bawa boleh cancel, kan? Cari baca jumpa setakat ni sajalah yang menjadi penghalang mereka, bagi siapa yang bawa haiwan hadiah tersebut daripada membatalkan haji tersebut, sebab bawa haiwan hadiah tu saja, itu saja. Jadi tak jumpa dia punya apa alasan dia. Jadi maknanya siapa bawa haiwan hadiah, dia tak boleh batalkan haji tersebut. Siapa yang tidak bawa boleh batalkan haji, jadikan umrah.
Ini sebut dalam hadis tersebutlah, memang jelas-jelas sebut. Kemudian dalam hadis yang lain pula kan, Nabi kata lau annistakbaltu min amri mastadbartu lam asukul hadiah. Dia kata kalau aku boleh aku nak tukar balik lah. Nabi kalau aku boleh tukar balik, sebab Nabi bawa hadiah kan. Kalau dia kata Nabi bercita-cita lah kalau aku boleh nak putar balik, nak tukar balik keadaan, aku tidak akan bawa haiwan hadiah kan, dan aku jadikannya sebagai umrah. Nabi sendiri bercita-cita kalau boleh aku tak mau bawa haiwan hadiah, aku nak niat umrah juga. Maksudnya Nabi nak buat tamattu' lah. Ini yang menjadikan hujah bagi golongan yang mengatakan bahawa afdal jenis haji adalah haji tamattu'. Okey. Kemudian faman kana minkum laisa mau hadyu falyuhillu walyaj'aluha umratan. Jadi Nabi kata siapa yang di kalangan kamu yang tidak ada bersama haiwan hadiah, maka hendaklah bertahalul dan jadikanlah dia umrah. Sebab sahabat macam saya kata tadi semua niat haji belaka kan. Kemudian faqama Surakah bin Malikin bin Juhshum. Maka telah bangkit seorang lelaki nama Surakah bin Malik bin Juhshum. Faqala ya Rasulullah, wahai Rasulullah, maksudnya ali amina hadha amlil abad. Maksudnya yang boleh batal niat haji ini menjadikan di umrah untuk tahun ini saja ataupun sampai bila-bila. Kan? Gitu. Fashabbaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asabi'ahu wahidah fil ukhra. Jadi Nabi pun buat lagu ni, syabbaka. Nabi buat macam ni, qala dakhalatil umratu fil haji marratain. Telah masuk umrah dalam haji 2 kali, la balil abadil abad. Bahkan Nabi kata sampai bila-bila. Maksudnya kalau ikut hadis ni ada 2 kefahaman. Satu kefahaman mengatakan boleh memasukkan membatalkan haji dan jadikan di umrah sampai bila-bila. Maksudnya bukan untuk sahabat saja, tapi untuk orang seterusnya. Tapi ada ulama jumhur dia faham bahawa boleh buat umrah dalam bulan-bulan haji itu. Jadi ni pesan mengaji ni orang panggil pesan mengaji fiqh perbandingan ni. Orang ngaji fiqh perbandingan. Fiqh perbandingan. Dia suruh hujah situ, hujah sini, hujah sini, hujah sini. Tapi tak apa lah kan. Okey, jadi kesimpulannya gitulah. Maksudnya kalau ikut dari segi saya buat kesimpulan lah bahawa apa yang dipegang oleh mazhab jumhur termasuk mazhab Syafi'i lah. Sebab kita apa-apa hal pun fatwa kita pun ikut mazhab Syafi'i lah. Sebab ustaz duk tanya tu. Ustaz duk tanya ni kalau ada orang cakap lah pasal-pasal boleh batal ni haji umrah ni, memang ada pendapat lah khususnya mazhab Hanbali. Tapi fatwa kat kita ni mazhab Syafi'i dalam bab membatalkan niat haji jadi umrah ni memang tak boleh lah. Kekal, maksudnya kalau dah berniat haji semasa di miqat tu bi'ali ke kono manazil ke, kekal lah. Maksudnya masuk Mekah buatlah taqaddum, lepas tu sa'i haji. Lepas tu kekal dalam ihram. Kemudian 8 bulan Zulhijjah pergi ke Arafah dan seterusnya sampailah selesai kerja-kerja haji. Kalau kira pun sama juga, kekal lagu tu. Jadi sebab itulah. Jadi sini ada 2 poin penting hak Nabi, hak unsur yang hak Nabi suruh membatalkan niat haji dan umrah ni mengikut mazhab jumhur adalah tujuannya untuk nak khabar kepada para sahabat boleh buat umrah dalam bulan-bulan haji. Dan satu lagi hak yang Nabi berniat haji semasa di Bir Ali ataupun Zuhulaifah, kemudian tengah jalan di Wadil Aqiq, Nabi bin umrah tersebut adalah nak khabar. Sebab untuk beri pemberitahuan kepada para sahabat boleh buat umrah dalam bulan haji untuk nak membatalkan itikad adat jahiliyah yang mengatakan membuat umrah dalam bulan haji tersebut dikira sebagai afjarul fujur. Maksudnya benda mungkar lah, kita kata benda mungkar, benda salah mengikut itikad mereka. Okey dah? Jadi itulah kesimpulannya. Jadi harap faham dan jangan terkeliru dah. Jadi saya pun sebenarnya tak suka juga nak cakap benda khilaf-khilaf ni. Kita tahu, tapi sebab biasa cakap dalam kursus-kursus haji kita nak cakap benda lagu ni. Sebab benda ni tidak perlu pun kita khabar kepada jemaah. Kan? Jadi tapi untuk perbandingan untuk pengetahuan kelas kita kecil ni bolehlah untuk kita mengetahui tentang perkara ni dah.